Hello tuan-puan, apa khabar semua? Semoga sentiasa selamat, sehat dan fit selalu serta berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Dalam video kali ini, saya akan berkongsikan tentang tips temuduga pembantu tadbir Undang-Undang Grade L19. Saya mendapat komen daripada beberapa viewers dan komen tersebut sebelum ini memang pernah saya terima, tapi saya tak sempat nak menyediakan tips dan berkongsikan tips kepada tuan-puan semua. Saya dapat satu daripada saudari Ain. Salam tuan, boleh tak share tips interview jawatan pembantu tadbir Undang-Undang Grade L19? Mami Adi Pedel, tuan please share cara jawab interview untuk pembantu tadbir undang-undang. Seterusnya daripada Firdaus Ada Channel, tuan boleh share tak untuk interview Grade L19? Thank you tuan. Sebenarnya banyak komen-komen lain juga meminta saya untuk merungkaikan tips untuk temuduga pembantu tadbir L19 ni. Tapi saya tak dapat kongsikan semua komen-komen tersebut. Tuan-puan, untuk kesempatan ini saya ingin merakamkan tahniah kepada anda semua kerana telah berjaya dalam ujian atas talian untuk jawatan pembantu tadbir Undang-Undang L19. Ramai yang telah mohon dan ramai yang telah menduduki ujian atas talian tersebut, tapi ramai yang telah gagal. Bagi yang gagal, jangan putus asa. Anda boleh buat penambahbaikan pada diri anda, buat persediaan dan anda mohon lagi, sebab permohonannya adalah sepanjang masa. Kalau anda gagal sekarang, anda boleh mohon lagi. Ada calon-calon lain yang telah duduki ujian selama 3 kali, 5 kali, 7 kali, dan mereka tidak putus asa. Kalau minat, jangan putus asa, tambah baik usaha dan buat yang terbaik. Dan bagi yang telah lulus ujian dalam talian tersebut, jangan sia-siakan peluang. Tambah baik nilai diri anda, buat persediaan. Tuan-puan, dalam video ini saya akan berkongsikan 7 tips bagaimana anda menghadapi temuduga pembantu tadbir L19, iaitu pembantu tadbir Undang-Undang Grade L19. Saya tak dapat kongsi banyak sebab banyak juga tips-tips lain yang penting yang telah saya kongsikan dalam video-video lain, dan video ini saya akan fokus kepada jawatan L19. Baiklah tuan-puan, mari bersama dengan saya kita rungkaikan. Baiklah tuan-puan, bersama dengan saya sekali lagi. Bagi yang pertama kali hadir ke channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe di bawah dan tekan tombol loceng untuk semua notifikasi agar anda dapat mengikuti semua video-video baru yang akan saya kongsikan dan yang akan saya muat naikkan dalam channel ini. Bagi yang pertama kali dan belum mengenali saya Matthew Barin, dan saya bukan mewakili mana-mana pihak berkuasa melantik. Saya hanya ingin berkongsikan pengalaman, pengetahuan dan cuba membantu anda agar anda dapat buat persediaan untuk anda hadapi apa jua ujian dalam talian temuduga. Saya buat video untuk perkongsian dalam channel ini supaya anda dapat buat persediaan yang lebih rapi, dan anda boleh tambah baik tahap keyakinan diri anda semasa anda berdepan dengan temuduga, ujian dalam talian dan sebagainya. Bagi yang belum subscribe kepada channel ini, subscribe itu adalah percuma sahaja, anda tak perlu membayar apa-apa, dan bila anda subscribe, anda dapat mengikuti semua video-video baru yang saya akan muat naikkan dalam channel ini. Bagi yang telah subscribe, terima kasih banyak, dan terima kasih juga kepada komen-komen anda dan juga kepada yang telah kongsikan video ini pada rakan-rakan lain. Baiklah tuan-puan, tips yang pertama adalah berdoa. Dalam semua video untuk menghadapi temuduga, saya akan utamakan tips yang paling penting, iaitu berdoa. Tuan-puan kena panjatkan kesyukuran kepada pencipta kita yang tuan-puan telah berjaya dalam ujian dalam talian. Sebab ujian dalam talian sekarang memang susah, dan ramai yang telah gagal, dan bila anda buat persediaan, sudah pastinya anda dapat menghadapi apa-apa juga bentuk halangan ataupun rintangan. Tuan-puan juga perlu berdoa kepada pencipta agar diberikan kemudahan dan juga dipermudahkan urusan temuduganya kelak. Tuan-puan juga boleh berdoa kepada pihak panel agar membuat pilihan yang terbaik dan pilihan yang adil, untuk memilih mana-mana calon yang layak dan sesuai untuk jawatan tersebut. Yang kedua, kaji tentang jawatan tersebut. Tuan-puan, dalam mana-mana temuduga, sekiranya anda ingin menghadiri temuduga tersebut,
pastikan anda ketahui tentang jawatan tersebut. Contohnya dalam situasi jabatan pembantu takbir Undang-Undang L19. Ianya tak sama dengan pembantu takbir pengkeranian dan operasi N19. Kalau PTPO ni, N19 ni, ianya akan ditempatkan di pelbagai jabatan, kementerian, organisasi yang ada jawatan tersebut. Dan pembantu takbir Undang-Undang Grade L19 ni pula akan ditempatkan di jabatan-jabatan seperti contoh, saya bagi contoh, Jabatan Peguam Negara, di mahkamah, di mana-mana mahkamah yang ada di tempat anda. Contohnya di bahagian Sibu, ada Mahkamah Sibu. Di bahagian Miri ada Mahkamah Miri. Satu lagi jabatan yang saya tahu ada jawatan tersebut adalah jabatan ataupun Biro Bantuan Guaman. Anda mungkin tak pernah dengar jabatan tersebut, tapi anda perlu buat kajian. Buat kajian ni, jangan hanya buka portal dan semak dalam portal. Tuan-tuan boleh semak dalam portal tersebut dan kaji, tengok carta organisasi, ataupun anda boleh call pihak Jabatan Perkhidmatan Awam, organisasi tersebut, buat pertanyaan, adakah jawatan ini ada di sini, adakah jawatan pembantu takbir Undang-Undang L19 ada di kawasan ataupun di organisasi yang saya sebut tadi di tempat anda. Contohnya Biro Bantuan Guaman, ataupun Jabatan Peguam Negara di kawasan anda. Di mana-mana tempat yang ada jabatan-jabatan yang saya sebutkan ini, cuba buat panggilan ataupun pergi buat lawatan dan semak carta organisasinya ataupun berjumpa dengan mana-mana pegawai tersebut, supaya anda dapat maklumat. Tak payah banyak maklumat, sedikit maklumat pun sekurang-kurangnya anda dah ada persediaan dan anda akan faham tentang jawatan tersebut. Ketahui tentang gajinya berapa, gajinya berapa, lepas tu penempatannya di mana, apakah bentuk kemudahan yang anda akan perolehi sekiranya anda pegang jawatan tersebut, bagaimanakah suasana kerjanya kelak, dapatkah anda menyesuaikan diri dalam suasana kerja ataupun budaya kerja, peluang kenaikan pangkatnya kelak bagaimana, adakah anda akan berada di tahap ataupun grade L19 sahaja sepanjang kerjaya, ataupun adakah anda akan diberi peluang untuk meningkatkan kerjaya anda, dan sekiranya anda sedang bertugas dalam masa 5 tahun ke 10 tahun, anda juga boleh sambung belajar, ambil diploma. Dalam perkhidmatan anda kelak, anda juga boleh memohon jawatan yang lebih tinggi sekiranya anda memiliki tahap akademik yang lebih tinggi. Yang ketiga, tingkatkan minat anda. Tuan-puan, sekiranya anda minat dalam jawatan tersebut, pembantu takbir Undang-Undang Grade L19 ini, sudah pastinya anda akan menambah baik pengetahuan diri anda, minat anda, dan anda boleh menjadi seorang pembantu takbir Undang-Undang Grade L19 ini. Bila anda diberi peluang, esok pun anda boleh bekerja. Kalau hari ini anda diberi tawaran untuk bekerja, esok anda boleh hadir untuk bertugas dan anda boleh menyampaikan perkhidmatan yang cemerlang di sepanjang masa kelak. Anda boleh menyesuaikan diri dalam budaya kerja ataupun dalam suasana kerja di organisasi di mana anda ditempatkan kelak. Tuan-puan, sekiranya anda ada minat yang sangat tinggi, sudah pastinya usaha tersebut akan berlipat kali ganda bersamaan dengan minat anda tersebut. Anda akan buat pelbagai usaha untuk anda mencapai cita-cita anda. Kadang-kadang ada juga soalan berbentuk begini, sejauh manakah minat anda terhadap jawatan ini? Jadi bila anda perlu menjawab soalan begini, sudah pastinya ianya datang daripada diri anda. Kalau anda betul-betul berminat, sudah pastinya anda boleh menjawab. Jawab dengan cara anda sendiri. Saya tak dapat mengajar anda bagaimana untuk menjawab. Kalau saya mengajar nanti, anda ikut cara saya dan tidak sesuai dengan minat anda. Kalau anda minat, sudah pastinya anda boleh menjawab. Kenapa anda mohon jawatan ini? Apakah yang anda lakukan? Apakah yang akan anda lakukan? Dan apakah perancangan anda kelak sekiranya anda diberi peluang untuk bekerja? Yang keempat, mantapkan keterampilan diri anda. Keterampilan ini antara aspek yang paling penting semasa proses temuduga ataupun di hari temuduga tersebut. Saya telah kongsikan pelbagai video, banyak video-video yang berkaitan, dan anda juga boleh semak video-video tersebut dan kaji.
tips-tips yang telah saya kongsikan. Keterampilan diri ini adalah dari aspek pemakaian anda semasa hari Temuduga. Ya, pemakaian tu kalau paling sesuai untuk jawatan yang berkaitan dengan undang-undang ini adalah pakai kemeja warna putih bagi yang lelaki dan pakai lounge suit ya ataupun blazer ya warna gelap ataupun hitam ya. Lepas tu bagi yang wanita pula boleh pakai skirt labuh ya dan baju putih, lepas tu pakai coat. Nampak macam anda pergi ke mahkamah ya bila anda membawa dokumen bersama dengan pihak peguam ya ataupun pihak-pihak pendakwa raya ya. Kalau anda bertugas di mahkamah ataupun anda bertugas di pejabat pendakwa raya ya, pejabat timbalan pendakwa raya dan sebagainya, anda perlu memakai pakaian yang sesuai untuk pergi ke mahkamah ya. Biasanya kalau di mahkamah anda tidak dibenarkan memakai baju kurung, anda kena pakai pakaian yang sesuai lah. Jadi bagi saya baju putih dan hitam, coat ataupun blazer hitam tu adalah paling sesuai lah. Kasut pula memakai kasut yang warna hitam, kasut kulit yang formal warna hitam ya. Jangan pakai kasut-kasut yang tidak formal. Kasut yang tidak formal tu adalah kasut-kasut yang tu anda pergi shopping, tu anda berjalan. Pakai kasut formal yang bertutup ya. Itu adalah kasut formal untuk penyawat awam. Sekiranya anda membawa beg ya semasa anda Temuduga tu, seboleh-bolehnya pakailah beg yang formal lah. Contoh beg dokumen. Dokumen yang beg dokumen tu banyak bentuk beg dokumen. Kalau nak bawa beg tangan pun boleh, tapi pakailah beg tangan yang simple, tidaklah bercorak-corak, berwarna-warni. Biarlah beg tersebut tu padan dengan pakaian anda ya. Jadi cara anda berjalan masuk ya, itu ada dalam video-video yang saya dah kongsikan sebelum ini. Dan cara anda duduk, cara anda berkomunikasi ya, cara anda menggunakan bahasa badan ya, cara anda menyediakan dokumen. Dokumen tersebut bukan hanya bawa begitu saja, anda perlu menyediakan file ya. Banyak juga video-video lain yang saya telah kongsikan. Ada juga rakan-rakan lain yang berkongsikan dalam Facebook, dalam YouTube dan sebagainya. Boleh buat rujukan. Panel juga akan melihat tahap kesiapsiagaan anda ya, ketelitian anda menyediakan dokumen. Sebab sebagai seorang pembantu tadbir Undang-Undang L19 ini, nanti anda akan menyediakan dokumen. Anda akan membantu di mahkamah ya, membantu di pejabat ya, peguam dan sebagainya. Jadi anda akan menguruskan dokumen, menyediakan surat. Anda akan menyediakan dokumen-dokumen yang diarahkan oleh pihak-pihak ya, oleh ketua anda dan sebagainya, oleh penyelia anda. Jadi anda perlu mahir menyediakan dokumen. Tunjukkan dengan menyediakan dokumen ataupun resume ataupun menyusun dokumen dalam fail tersebut, itu boleh menambah nilai pada diri anda. Tuan-puan juga kena ingat, jangan sesekali berbohong semasa anda menjawab ya. Dalam proses Temuduga tersebut, bercakap benar itu yang sangat penting ya. Sekiranya anda didapati bercakap bohong, anda tidak berterus terang, anda tidak memberi fakta yang tepat ya, anda cuba menjawab dengan fakta yang salah, itu boleh menyebabkan anda gagal Temuduga. Semasa proses Temuduga ataupun bila anda berada di perkarangan Temuduga tersebut ataupun dalam bangunan tersebut, dalam ruangan menunggu dan sebagainya, anda perlu mengamalkan disiplin diri yang tinggi ya. Anda perlu mesra ya, bersopan santun, berdisiplin ya. Cara anda berjalan tu, cara anda memberi salam ya. Bila anda masuk bilik Temuduga tu, selamat pagi Datuk, selamat pagi Tuan, selamat pagi Puan, dengan kesopanan kemesraan. Jadi pihak panel akan tertarik melihat nilai yang ada pada diri anda tahap disiplin anda. Yang kelima, cari mentor. Mentor ini boleh anda cari dari kalangan pembantu tadbir L19 pembantu tadbir Undang-Undang L19 ni yang lebih senior daripada anda, ataupun pembantu tadbir Undang-Undang L22 ya, 32 dan sebagainya. Dan anda boleh mendapatkan maklumat, berkongsi pengalaman ya,
dan minta garis panduan dan sebagainya. Ya, sekiranya anda tak mengenali mereka, anda boleh buat panggilan. Carilah di mana ada jawatan tersebut, di mana ada pegawai tersebut. Boleh buat panggilan. Tanya satu soalan, dua soalan saja pun cukup. Ya. Mentor ni bukannya kabel, ianya boleh menjadi mentor kepada anda kelak untuk memberi, untuk membimbing anda. Ya. Dia sebagai pembimbing rakan sebaya lah. Jadi bila anda ada seorang mentor ni, anda tidak akan tersalah langkah. Anda akan dapat maklumat yang betul, anda dapat berkongsi pengalaman, anda akan menimba ilmu untuk anda buat persediaan untuk temu duga dan juga untuk anda bekerja kelak. Yang keenam, yakinkan panel. Tuan-puan, dalam setiap temu duga, pastikan anda meyakinkan pihak panel. Ya. Ianya dengan menambah tahap keyakinan pada diri anda. Ya. Tahap kesiapsiagaan anda untuk menjalankan tugas tersebut ataupun memegang jawatan tersebut. Sekiranya anda rasa anda belum yakin lagi, tambah baik, tambah lagi sebelum anda pergi temu duga tu, buat kajian, persediaan. Bila anda dah tambah keyakinan diri anda, dan pastikan anda juga meyakinkan pihak panel. Meyakinkan pihak panel ni contohnya, tuan-puan, saya amat yakin dengan tahap persediaan saya dan latar belakang saya boleh buat yang terbaik. Saya boleh memegang jawatan ini kelak dan saya dah ketahui tentang tugas-tugasnya. Bagilah contoh, bagi contoh terma-terma yang digunakan. Bagi contoh, sekiranya saya diberi peluang untuk pegang jawatan ini kelak, saya boleh menyediakan dokumen seperti ini. Kalau pihak tuan ataupun pihak jabatan saya kelak memberi saya untuk menyediakan surat ataupun dokumen affidavit, contoh kalau anda ditempatkan di pejabat timbalan pendakwa raya ataupun anda ditempatkan di mahkamah, menyediakan dokumen undang-undang dan sebagainya, sebutkan 2 atau 3 contoh, dan di sini panel juga akan nampak, oh, dia ni dah buat persediaan, dia tahu tentang dokumen tu, dia tahu tentang tugas-tugasnya. Jangan hanya baca tugas-tugas dalam portal. Jadi bila anda meyakinkan panel ini, panel tidak teragak-agak untuk memilih anda sebagai calon yang berjaya temu duga tersebut, sebab anda dah tahu tugas-tugas. Bila anda dipanggil untuk bekerja esok, anda boleh hadir dan anda boleh menjalankan tugas tersebut esok juga. Tuan-puan juga boleh menyatakan hasrat anda ataupun harapan anda, iaitu berkata, tuan, saya juga yakin pada diri saya bahawa saya dapat menjalankan tugas ini dan saya telah membuat kajian dan saya telah ketahui tentang tugas-tugas ini begini, begitu, bagi contoh, dan saya yakin bahawa saya dapat menjalankan tugas ini dengan cemerlang kelak dan saya akan pastikan saya tidak akan menghampakan pilihan pihak tuan dan puan. Just say your wish, say your hope. Anda boleh menyatakan harapan anda untuk meyakinkan pihak panel. Yang ketujuh, buat latihan simulasi. Tuan-puan, latihan simulasi ini juga adalah satu tips yang amat penting. Dalam mana-mana, dalam apa-apa yang anda buat, practice makes perfect. Bila anda nak menghadiri temu duga tu, cuba buat latihan simulasi. Anda boleh bersoal jawab dengan panel. Lantik mana-mana panel dari kalangan ahli keluarga anda, ibu ataupun bapa anda ataupun abang adik ke, untuk bertindak berlakon sebagai panel dan tanya beberapa soalan, soalan yang umum, ataupun buat satu situasi supaya anda dapat bercakap, supaya anda dapat biasakan diri anda untuk menggunakan bahasa badan yang sesuai, menggunakan ayat-ayat yang sesuai. Anda bercakap secara natural, jangan bercakap seolah-olah anda membaca skrip. Biasakan diri anda berdepan dengan orang. Di sini juga saya ingin bagi tips, iaitu anda perlu melibatkan diri dalam aktiviti community, persatuan, klub, aktiviti sukan, supaya anda dapat mengaplikasikan nilai-nilai diri anda, dan anda dapat menambah baik nilai-nilai yang ada pada diri anda. Nilai-nilai komunikasi itu juga sangat penting. Anda menggunakan bahasa formal, bahasa baku. Kita digalakkan untuk menggunakan bahasa baku, bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, dalam temu duga tersebut.
Tapi kalau grade level SPM ni jarang-jarang digunakan bahasa Inggeris lah. Ya, kadang-kadang bergantung kepada panel juga. Tapi anda pastikan anda bersedia untuk menjawab ya, dalam apa-apa bentuk bahasa pun. Jadi anda perlu buat latihan berulang kali sehingga anda mendapat tahap keyakinan yang maksima dan anda bersedia untuk berhadapan dengan panel-panel kelak. Baiklah tuan-puan, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya sehingga ke penghujung sesi perkongsian ini. Saya telah kongsikan 7 tips bagaimana anda dapat menghadapi temuduga pembantu tadbir Undang-Undang L19. Untuk kesempatan ini, saya juga ingin merakamkan tahniah kepada semua yang telah berjaya dalam temuduga, dan bagi yang gagal tersebut, jangan putus asa, buat persediaan, buat penambahbaikan pada diri anda dan rujuk semua video-video yang berkaitan dengan temuduga dalam channel ini. Bagi yang telah subscribe kepada channel ini, terima kasih banyak, dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe yang berwarna merah di bawah dan tekan tombol loceng untuk semua notifikasi agar anda dapat mengikuti semua video-video baru yang akan saya muat naikkan dalam channel ini. Semoga anda semua sentiasa selamat, sehat dan fit selalu serta berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi di video seterusnya.